Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu kembali. Oh, tak pakai lagi tapi betul kuat dah masa. Patut sopan lain. Patutlah berdua. Alhamdulillah dapat kita kembali bersua setelah sekian lama lah kita tak bertemu, khususnya untuk muslimat Duha Bukit Mahkota ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali buku karangan saya sendiri, iaitu Bajet Bagus ini, yang mana mungkin kita dah lama jugalah kita senggang waktunya tu. Mungkin kita boleh rumuskan kembali perbincangan kita sebelum ni. Dan sampai ke muka surat apa? 60? Ini 62 lebih kurang lah ya. Okey. Jadi kita sampai pada satu muka surat di mana ini merupakan inti utama kepada judul buku ni lah, iaitu Jangan Bajet Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup ini sudah pasti kita tahu siapa makhluk Allah yang wajib kita perangi, wajib kita musuhi dan mesti kita hindari godaannya. Siapakah dia? Sudah tentulah iblis laknatullah. Maka marilah kita bersama-sama bincangkan tentang perlunya menghindari belitan iblis ini. Dan sudah tentu ada bertanya, mengapa Allah menciptakan makhluk iblis dan syaitan ini? Dan sebenarnya memang persoalan ini pun ada orang timbulkan. Dia kata, Allah Ta'ala kenapalah ciptakan syaitan ataupun makhluk iblis ini? Kalau tak ada makhluk ni kan dunia tenteram, aman. Kalau orang barat, dia ada fahaman dia. Dia kata Tuhan buat silap 2 kali. Ini fahaman dia orang lah. Dia kata Tuhan melakukan kesilapan 2 kali. 2 kesilapan Tuhan. Tak khusyuk pula ceramah nampak makanan depan. Saya tak tepi lah kot ya. Maaf saya tak tepi dulu. Nampak tisu tak apa. Nampak tu dia jadi kuning, yellow kan. Dah tak jadi ceramah nanti. Okey. Mana tadi setan lah. Mana setan tadi ni? Oh ya. Ya, okey. Jadi orang barat dia kata kalau bukan kerana 2 kesilapan Tuhan ini, dunia akan aman. Dia kata Tuhan buat silap, pertama mencipta perempuan, kedua mencipta setan. Dia kata kalau tak kerana 2 makhluk ini, dunia aman. Dia kata pasal orang perempuan ni kan banyak orang lelaki-lelaki yang curang lah, kayu 3 lah apa, padahal lelaki-lelaki ni masalah, bukan perempuan. Tapi ialah pahaman dia. Jadi dia kata perempuan ni satu ciptaan yang silap Tuhan lah, dia kata. Dan yang keduanya syaitan. Namun bagi kita orang Islam, ma khalaqtaha za batila. Allah kata tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tu for nothing. Tidak diciptakan sesuatu itu tak ada benda. Hatta COVID sekalipun. COVID ni pun walaupun dia adalah bencana, tapi dia pasti ada hikmah di sebaliknya itu. Dia mesti akan ada. Termasuklah penciptaan iblis dan juga syaitan. Mari kita tengok. Jadi perenggan ketiga, sebenarnya ada 2 jawapan. Untuk menjawab soalan seperti ini, sudah semestinya kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih maha mengetahui akan setiap apa yang Allah Taala lakukan itu. Dan jawapan pertama, kalau ditanya soalan-soalan macam ni, maka surah Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, ia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia tu Allah
Maknanya Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Maknanya bahasa sembang kita kok tak sesibuk lah tanya Tuhan buat apa, kenapa lah Tuhan buat itu, kenapa lah Tuhan buat. Jangan sibuk nak tanya itu kerja Tuhan. Yang nak disibukkan kau tu nanti yang akan ditanya di akhirat kelak nanti. Itu maknanya jangan sibuklah Allah Taala punya kerja tu. Ataupun maksud di sini surat sebelah, dalam perkara ini Allah mahukan kita lalui kehidupan ini, teruskan perjalanan hidup dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perenggan ketiga muka surat sebelah, jawapan kedua adalah, kalau orang tanya kenapa lah Tuhan cipta syaitan, pertama adalah jawapan dia, jangan tanya petikai kerja Tuhan satu. Jawapan kedua kalau orang tanya kenapa lah Tuhan ciptakan syaitan, dah tahu dia tu makhluk jahat semua kan. Jawab kedua adalah berdasarkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dia sebut, dia kata sesuatu itu tak akan nampak kelebihan apabila adanya perlawanan. Maknanya kita kalau nak menilai satu-satu benda tu hebat tak hebat, dia kena ada unsur bertanding sikit, dia kena ada unsur persaingan, baru nampak hebat tak hebat. Kalau tak ada persaingan, kita pun tak tahu siapa. Exam macam peperiksaan lah, ada persaingan. Budak rajin baca buku, rajin datang kelas, rajin pergi tuition, rapat dengan cikgu. Bila masuk exam, kita nampak dia punya hasil kan masing-masing. Kalau tak ada exam, kita pun tak tahulah siapa yang sebenarnya skor tak skor, betul tak betul belajar ni. Maknanya syaitan ini pun umpama ujian. Dia umpama ujian, nak menengok siapa di kalangan kita ni yang mampu tak mampu, kuat tak kuat kan. Orang kita kan macam tu kan, dia mengaku kata aku beriman pada Allah. Yalah kau beriman, tapi iman kau itu ori tak ori lah, betul tak betul punya iman ke? Ya mengaku iman padahal tak ada iman pun. Nak uji dia macam mana? Iaitu dengan apa? Dengan adanya makhluk nama syaitan adalah. Macam orang bercinta kan, kadang tu dia mesti ada, awak betul awak sayangkan saya, jumpa bapak saya. Tu ujian tu, ujian. Jadi yang lelaki-lelaki tu pun semangat pakai serban, jumpa pakcik tu pakai serban 3 ekor, 1 ekor serban 3, jumpa pakcik tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik apa khabar, saya datang dari jauh membawa hajat. Oh lama bangun tu masuk rumah pakcik tu pun kagum. Tu maknanya orang tu dia nampaklah tahap dia tu bila dia diuji. Maka ayatnya surah Al-Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wah ini hafal belaka ni, hafizah belaka. Okey. Jadi ayatnya atau maksudnya dialah Allah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk kamu, nak uji, itulah tu, nak menguji dan menzahirkan kepada kamu siapa antara kamu yang paling the best performance lah, paling bagus amalan. Dan Allah maha berkuasa membalas amalan kamu, lagi maha mengampun untuk orang-orang yang bertaubat. Kata ulama, kenapa di hujungnya Allah Ta'ala menyatakan Allah maha mengampun? Setiap usaha yang kita buat ini pasti ada silap, pasti ada silap. Maknanya dalam mendidik anak-anak, mengurus takbir persatuan, hidup berjiran, bermasyarakat, berkawan, hujung mesti ada silapnya. Terlepas cakap, salah ayat, terguris sana sini. Hujung Tuhan kata apa? Don't worry, aku maha mengampun. Aku faham kau cuba nak buat yang terbaik. Kau dah cuba, kau sebagai ibu, kau dah cuba buat yang terbaik. Ujung pangkal cerita anak jadi begitu juga. Tak apa. Allah maha mengampun. Allah maha mengampun. Aku tahu kau dah cuba dah. Tak apa. Itu maknanya kalau penafsirannya lah. Lebih tanya Rasulullah Salawati lah. Dia tegur saya lah. Okay. Saya pun belajar dengan dia. Baik. Okey, mari kita tengok yang bawah tu ya. Ciri-ciri dan sifat iblis. Okey. Sebelum itu, saya rasa tak ada dalam buku saya ni, tapi tak apa, sebagai nota tambahan. Kalau disebut tentang iblis, iblis ini datang juga daripada perkataan ablasa. Ablasa. Apa makna ablasa? Iblis atau ablasa ini membawa beberapa pengertian.
Antaranya, pertama, yang putus asa. Pertama, yang putus asa. Kedua, mudah kecewa. Yang ketiga, kuat membangkang. Dan yang keempat, makhluk ataupun ablasa ini juga bermaksud ingkar, mengingkari. Macam itulah lebih kuat, mengingkari. Macam itu. Itu 4. Okey. Jadi maknanya kalau kita nak faham di sini, iblis ini 4 ciri ni ada pada dia, dan yalah, kita pun manusia hamba Allah ni pun sebolehnya hindarilah daripada 4 sifat inilah. Cepat putus asa, cepat kecewa, kuat membangkang, ingkar, tinggalkan. Maaf, kalau duk terikut 4 perangai ni dah macam grup WhatsApp iblis dah jadi ya. Iblis tu admin lah, dia ahlinya tu. Kita tak mau lagi tu. Yalah, sedaya upaya kita nasihat. Baru nak ada perasaan macam tu, oh jangan, iblis macam tu. Jangan. Baru start niaga daftar SSM, baru ni baru tu tengok tak apa nak jalan, malam niaga macam ni. Jangan, tu iblis tu. Cepat kecewa. Dia mudah sangat kecewa itu, benda sikit je pun dia kecewa je. Jangan ada macam tu. So, itu iblis dan untuk mengetahui semua, iblis ini juga dia merupakan dari bangsa mana? Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut iblis ini kana minal jin. Dia adalah dari bangsa jin. Kalau mungkin ada orang tak tahulah kot, muslimat semua pernah dengar ada kot siapa-siapa cakap, dia kata iblis ni dulu daripada malaikat. Salah. Dia bukan daripada malaikat. Pasal beza sangat. Malaikat daripada cahaya. Malaikat penciptaan dia tu daripada cahaya. Iblis dia adalah daripada bangsa jin. So jin daripada mimmarijin minna, daripada lidah api. Maksudnya kan kalau bakar sampah tu kan api tu, yang ujung sekali tu, yang ujung tu, yang ujung-ujung, yang tak apalah, api. Yang ujung tak lama tak bakar sampah kan kesamaan tu. Okeylah. Api sate apa kan, yang ujung-ujung tu lah. Jadi maknanya iblis dari bangsa jin. Itu kena faham ya. Okey, dia daripada bangsa jin. Dan iblis ni juga dia punya orang panggil cucu dia, dan dia pun ada keturunan lah. Dia pun ada keturunan juga iblis ni pun. Maka keturunan dia itu adalah daripada bangsa jin juga, yang mana kalau jin-jin tu jahat maka disebut sebagai syaitan. Jin yang baik, pasal jin pun ada yang Islam kan. Jin yang baik, jin yang Islam, jin Islam lah, dia tak sebut syaitan. Tapi kalau jin yang jahat disebut syaitan. Sebab syaitan ni pun satu pahaman juga kita kena faham syaitan dia bukan makhluk, dia sifat. Dia sifat, dia bukan makhluk. Syaitan betul. Betul tu bukan dia makhluk, tu dia adalah sifat. Sebab itu mana-mana yang ada perangai-perangai syaitan, sama ada jin atau orang, minal jinnati wan nas, orang atau jin, maka setan lah. Kalau orang perangai buruk, setan. Jin jahat, setan. Itu jawabnya. Itu ceritanya, bukan kata kasar sangat ustaz. Apa kasar? Memang itu ayatnya. Okey. So syaitan ni apa makna syaitan? Shin, ta, nun, syutun. Apa makna syaitan? Maknanya jauh. Jauh yang macam mana? Dia adalah makhluk yang maknanya apa ya dia panggil portfolio dia lah, yang function dia, peranan dia adalah menjauhkan orang dari rahmat Tuhan. Berusaha sedaya upaya untuk jauhkan orang daripada rahmat Tuhan. Jauh dia, kata kunci dia jauh. Jauhkan orang dari rasa rahmat, jauh. Kadang-kadang kita pernah dulu lah, saya ingat masa buat street dakwah kan, kita pergi ke lorong-lorong, kadang jumpa dengan maknya ni. Kadang sembang-sembang ada orang ni, yalah kita kata tak berasa ke nak, yalah umur dia orang pun kadang 48, umur 51 dah bergaris-garis dia kulit tu pun, maknanya
dah boleh taubat dah tu, tapi maknya duduk lagi di lorong-lorong tu macam tu. Jadi kita kata dia tak puasa. Dia kata, "Macam mana Ustaz? Tuhan tak terima kami dah. Memang Tuhan tak terima kami dah. Kami dah lama sangat. Saya berkecimpung dalam ni sejak umur 28. Kena rogol dengan pak saudara sampailah hari ni. Pak saudara tu pun dah mati dah. Dia start kena rogol tu sampailah ke hari ni. Jadi saya pun semayang dah lama tak semayang, puasa tak apa tak. Jadi alhamdulillah Tuhan dah tak terima saya dah." Dia macam tu, faham tak? So itu pun bisikan syaitan, membayangkan bahawa kau punya perangai ni tak ada tempat dalam syurga. Kau jangan harap aku semayang pun tak pernah syurga. So akhirnya orang tu akan apa? Dia akan fed up, dia akan frust, dan dia kata tak apalah, dia je lah, sampai mati je lah aku, neraka lah. Apa dia ingat neraka tu apa? Api kawah mana kan? Neraka tu. Jadi itulah juga syaitan. Maknanya dia membisikkan orang bahawa kau dengan Allah sudah jauh. Kau sudah jauh. Kalau kau bertobat siang malam, 7 hari 7 malam pun Tuhan tak terimanya. Itu syaitan punya kerja dia. Padahal pernah dengar kat dalam sejarah laki-laki yang bunuh 99 orang. Lepas tu dia dengar ceramah daripada seorang pakcik tu pun dia bunuh pakcik tu juga. Pakcik yang bukan pakcik lah, orang alim yang kedua tu baru dia dengar. Itu pun tak sempat nak buat apa pun. Dia meninggal di pertengahan jalan. Apa dia ada di semayang? Dia tak semayang. Dia pada puasa, haji, umrah, apa tak buat kan? Apa ibadat yang dia buat dengan ceramah? Tu pun ceramah pertama kena bunuh kan? Hujung syurga. Siapa sangka? Lepas tu dalam hidup ni jangan tertipulah dengan bisikan-bisikan yang macam tu. Alah kau nak taubat lah, nak apa lah, jangan. Okey, so yang pertama tu apa orang panggil nota tambahan ya. So ciri dan sifat iblis yang pertama sekali adalah iaitu sombong sombong. Sifat ataupun ciri yang dikatakan iblis ini yang pertama sekali adalah dia sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Allah Taala berfirman, "Ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat, tunduklah, beri hormat pada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat kecuali iblis. Dia enggan dan takabur dan menjadilah ia dari golongan yang kafir." So dalam kalangan manusia juga ada yang memiliki sifat seperti ini, iaitu siapa tu? Ya, Fir'aun. Dia pula mengaku diri dia Tuhan. Dan kalau kita tengok dalam surah Yunus ayat 90 menceritakan sombongnya, bongkaknya, egonya Fir'aun ni, sampai dia nak meninggal dunia pun dia tak mahu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tu ayat tu. Surah Yunus ayat 90. Nanti tengok sendirilah ayat dia. Dia kan masa dia dah tenggelam kan, Nabi Musa Bani Israel dah sampai ke hujung sana, dah selamat dah semua. Dia dan tentera baru masuk redah laut yang asalnya menjadi lorong-lorong tu Allah cantumkan balik, dia tenggelam, dia lemas. Masa dia nak nyawa kat sini dah ni, apa dia kata? Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang Islam. Itu surah Yunus ayat 90. Yang kata ayat saya pula Quran tu, wa ana minal muslimin. Tu Fir'aun cakap tu. Jadi taubat Fir'aun ni macam mana? Diterima atau tidak? Kan? Laju kata tidak. Dia gaya ulama tu ada tu. Tidak semasa. Fir'aun tanya orang lain. Yalah, dia memang akhir sudahnya tu taubatnya tak diterima. Sebab kata ulama, taubat yang sudah di ujung-ujung orang masa hidup ni, masa hidup awal-awal pencin, lepas tu kalau nak berubah lagi okey lagi lah. Dah sini dah nyawa baru nak ambil pakai syaitu tak pakai dah. Dah tak orang kata apa? Pintu taubat sudah ditutup. Macam nak kiamat nantilah matahari dah terbit, barat dah, habis dah lah tu. Dah lah, habis kita moga taklah sampai ke matahari naik ke situ lah, moga-moganya lah. Jadi tapi ayat Fir'aun tu yang kita tertarik lah. Dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tuhan Bani Israel tu siapa? Allah lah. Apa masalah dia? Sebut je lah aku beriman dengan Allah. Panjang sangat ayat tu.
Ini pelajaran boleh kita ambil adalah orang sombong dia takkan sebut Allah. Orang sombong dia takkan melibatkan Allah dalam cakap-cakap dia. Hatta kalau orang puji dia pun macam pun orang ketani orang kakak nunjuk rumah baru, anak dapat cucu, dia dapat pangkat. Biasalah. Oh biasalah. Bolehlah. Bolehlah. Orang kata alhamdulillah. Tu patutnya alhamdulillah. Macam tu dia kena, Allah tu dia kena ada dalam mulut kita sewaktu apa-apa je lah ya, sedih ke seronok ke apa, nikmat ke, kena sebut begitu. Dan seterusnya, begitulah juga dengan Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78. Yang mana Qarun ni, saya ingat muslimat semua tahu lah ya, Qarun ni dalam banyak-banyak manusia yang jahat atas dunia ni, Qarun punya bentuk balasan ni dia lain macam sikit macam Firaun, Namrud, lain-lain dulu-dulu punya manusia lah, kaum Sodom apa tu kan. Hujung-hujungnya jumpa. Maknanya hujung-hujungnya jumpa, tak jumpa tulang belulang dia, tinggalan dia. Mesti jumpa, hujung-hujung mesti jumpa. Masuklah muzium. Qarun jumpa. Kita adalah mengaku pencarian harta karun. Mana karun pun tak jumpa, harta dia lagi tak jumpa, karun betul. So Qarun ni dia memang terus lenyap tau. Dia terus lenyap. Maknanya kalau orang kata kalau harta dia terbenam sampai ke dalam bumi pun, petroleum pun orang boleh gali kan. Maknanya tak, kalau nak boleh dia dapat. Tapi lenyap terus. Maknanya Tuhan benam dengan dia, dengan harta dia semua ke dalam dan terus lenyap. Maknanya macam Tuhan marah sangat. Oh, Firaun tu pun ada jumpa lagi duduk tengah dalam muzium tu. Ini memang hilang terus ni. Maknanya macam Tuhan kata nak tengok sih, tak payah tengok lah, jahat. Seolah macam tu. Apa dia buat panjanglah ceritanya, tapi saya sebut sikit lah. Pada surah Al-Qasas ayat yang sama juga, Qarun ni dia ada mengeluarkan dia ada buat satu perangai yang Allah marah sangat. Yang saya harap ialah kita semua ni terhindarlah anak kita, menantu kita, jangan buat perangai macam ni. Perangai dia apa? Perangai dia adalah dia keluar di tengah-tengah masyarakat sambil mempamer melarang kekayaan yang dia ada. Macam tu. Maknanya orang lain pun kaya juga, tapi tak ada nak menunjuk macam kau. Dia nunjuk semua perhiasan yang dia ada. Bahasa hari ni bang kali dia buat live lah kot ya. Tunjuklah meja makan 16 hasta, rak kasut sampai 8 kan, handbag berapa biji semua tunjuk. Yang ni buat pergi pasar. LV kau, dia buat pergi pasar. LV. Dia kata yang ni yang paling murah sekali sebab satu nasi 50,000 satu. Memang saya ingat orang kita pun ramai kaya-kaya sini saya tahu, tapi semua tawaduk kan, rendah diri kan, nak tunjuk ke orang. Ada orang kaya seorang tu saya jumpa itu, dia kaya sungguh isteri dia merajuk, kek pagi tu apa cawan tak basuh, macam simple punya. Kawan saya betul tahu dia pujuk bini dia beli beg 50,000. Cirit aku dengar 50,000 kau. La ilaha illallah. Betul saya tanya Datuk, macam mana? Datin okey? Tak okey. Okey ya. Jenuh sekali nak pujuk. Ya, kalau setakat belanja makan dimsum tak apa lagi. Makan murtabak tak puas okey lagi. Alamak, RM1,000 dengar. Tapi dia okey lah, dia pun, dan kawan saya tu pun dia bukannya sombong sangat. Dia cerita tu macam dia nak share betapa sukarnya nak membeli hati isteri kalau sekali kau dah calarkan hati dia. Begitu dia nak beritahu. Tapi bahasa orang kaya kan, dia cakap 50,000 tu macam dimupang. Kita yang dengar serabut dengar 50,000. Bodoh mau buat loan macam ni. Aduh ya Allah. Tapi yang Tuhan marah sangat dengan Qarun ni pasal dah kau tu kaya tak apa, Nabi Sulaiman pun kaya. Tapi kau punya kaya satu, dah kau tak bersedekah dengan orang, tak kongsikan harta kau dengan orang.
zakat apa telak lah. Lepas tu kau pergi menunjuk bagi orang meleleh, tengok Jawa kata apa, ngencet, tengok meleleh, tengok untunglah, untung kereta cantik, beg mahal, orang tengok meleleh itu kan gitu. Yang Allah marah yang itulah tu salah satunya. Banyak lagi lah Tuhan geram dengan dia, tapi salah satu perangai dia itu Allah marah sangat. Dan menyebabkan dia sebenarnya apa masalah menunjukkan kekayaan ke orang. Yang masalahnya di mana? Masalahnya ialah orang di sekeliling itu nanti bila dia menengok kekayaan yang ditunjuk, dipamerkan itu, akan timbul dalam hati masing-masing apa? Apa? Allah sebut dalam ayat yang sama surah Al-Qasas, Allah cerita orang yang tengok kekayaan Qarun sampai dia orang cakap kana hauzun azim. Tak ada dalam Quran ini, tambahan. Untuk maksud sesungguhnya Qarun itu orang yang paling beruntung, paling bertuah. Maknanya ada mari surau, mari sembahyang jemaah siang malam subuh ke isyak ni Pak, ini tak beruntung pun. Hari duduk dengar pejam, jelik, kadang pejam lagi lama daripada jelik. Ini tak beruntung pun. Yang beruntung yang mewah punya kereta, pakaian mahal-mahal, itu untung. Maknanya apa? Dia seolah dia mewujudkan satu pahaman pada masyarakat bahawa kekayaan is everything. Kaya itu segalanya. Itu Allah marah. Kau ni macam bawa satu ikutan baru tu. Tak betul macam tu. Itu yang Allah dia benam tu hilang tu dah tak lama lepas Qarun dah hilang pula. Mari generasi sekarang ada pula buat perangai macam tu. Tak payah sebut dah siapa, tapi ada lah yang buat macam tu. Tak tahu orang kalau betul-betul kaya dia tak sibuk pun nak tunjuk kekayaan, melainkan tak pernah kaya. Baru sekali kaya sibuk nak menunjuk ke orang. Tahu lah pelik ya. Baik, wallahu a'lam. Kalau Firaun kalau Firaun tadi dia sombong sampai mengaku dirinya Tuhan, Qarun pula dia sombong dengan ilmu dan hartanya. Begitulah juga segelintir manusia dalam dunia ni. Ada orang yang sombong hanya dengan gelaran, ilmu, harta, jawatan yang dimiliki. Sedang sifat seperti ini perlu dijauhkan. Ia bukan ciri orang beriman sejati. Bahkan ia meniru sifat iblis dan juga syaitan. Setengah orang dia tak dikurniakan harta banyak, tapi ilmu, pengalaman luas. Sombong cara ilmu. Kita tanya sikit, Ji, cerita sikit Ji, macam mana buat ni? Tak boleh, ustaz muda lagi. Benda ni lama, benda ni jauh. Saya pun dah, Allah cakap je lah. Cakap, panjang pula cerita. Tanya Ji, datang suruh naik apa? Apa naik? Kaki Tuhan bagi. Ustaz muda naik kereta, masuk gear. Ni 78 tahun. Sombong cara sihat. Betul tak? Jadi setiap orang ni tak payahlah nak mengata dia tu aku tak sombong. Mana? Baru tadi sombong. Suruh jalan kaki, belagak dengan orang lain semua. Tengok tu dah umur dia sebaya dengan saya. Satu sekolah dulu. Tengok apa jadi. Bertempel, wire semua sini. Yang saya. Sombong juga. Walau dia harta tak banyak pun. Jadi maknanya berhati-hati dalam bercakap, dalam itu satu. Yang kedua sifat yang ada pada iblis ini adalah yang kedua dalam surah sebelah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apakah yang menghalang dan menyekatmu wahai iblis daripada sujud ketika aku perintahmu? Maka iblis pun jawab, aku lebih baik daripada Adam. Kalau dalam bahasa Arabnya ataupun dalam ayat Qurannya, ana khairun minhu, aku lagi bagus daripada dia. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku dari engkau jadikan aku daripada api, sedang engkau jadikan dia daripada tanah. Apa pelajaran boleh kita ambil di sini? Manusia bajet bakuh ni yang kita nak kenal perangai dia adalah dia ada double standard. Dia menilai orang berdasarkan kedudukan dan latar belakang. Dia macam tu. Maknanya kita nak menasihat dia, nanti dululah. Kata orang, dia pun suruh kita cermin muka kita dulu.
Kita alah benda simple je pun nak beritahu dia, kak maaf kak, tadi nampak kak semayang, kenapa kak buat macam tu? Ya, engkau kalau setakat 4 senawi belajar pun tak habis ni, tak payah. Aku ni dia start aku habis aku ni habis dulu aku ni dapat Yaman, Syria, Hadramaut, mana Tok Syekh Habib, mana semua ni aku ni. Jadi tu aku harap kau pergi belajar dulu sebelum nak tegur aku. Dia macam tu. Maknanya apa? Maknanya dia membezakan tahap pendidikan. Hanya kerana satu nasihat je pun tapi dia tak boleh terima. Orang macam tu kita sebut bajet bagus lah tu. Dia perasan dia sudah cukup. Tapi yalah, memang ulama-ulama pun sebut penyakit penyakit orang berilmu. Tahu penyakit orang berilmu apa? Penyakit orang berilmu adalah susah untuk nak menerima nasihat. Sebab dia rasa dia sudah pun cukup ilmu. Sebab itu ulama-ulama dulu rajin dia cabar diri dia untuk nak asuh diri jangan sombong. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari tiap kali dia habis kuliah dia pergi tandas, sentai lantai ke apa, cuci, bersih-bersih. Anak-anak murid dia terkejut, kata Tok Syekh tak payahlah cuci tandas ni, kita ada orang dah, tak payahlah. Dia kata tadi masa aku mengajar tadi ni mesti ada dalam hati anak-anak murid ni kagum banyaknya ilmu, panjangnya hafalan Syekh ni. Jadi aku takut kan sombong. Tu cuci tandas tu, cuci tandas sama cuci hati, tu je lah. Itu Imam Bukhari lah. Saya bukanlah macam tu kan, bagi saya kayu kok pula Ustaz. Kalau dah macam tu boleh lah Ustaz, kita pun dah lama tak sentar tandas belakang tu kan. Perempuan ni Ustaz, perempuan ni. Aduh ya. Itu Imam Bukhari. Setiap orang dia ada cara macam Imam Al-Mawardi, seorang ulama. Cara dia, kalau Imam Bukhari cuci tandas, kalau Imam Al-Mawardi tiap-tiap kali dia habis kuliah ke apa, dia pergi ke rumah-rumah ibu-ibu tunggal, anak yatim, dia bagi sumbangan. Maknanya kan bila dia mengajar kan orang bagi apa-apa kat dia kan, untuk guru orang bagi buah, bagi apa. Yang dia dapat tu dia bagi kat orang balik gitu. Dia seolah macam dia anggap bahawa dia tak nak sombong. Dia tak nak nyombong diri dengan cara masing-masing. Jadi muslimat pun cara macam mana aku tak nak sombong adalah cara yang tersendiri ya. Okey, yang perenggan seterusnya yang bawah sikit, ada manusia berperangai seperti ini. Maknanya perangai macam iblis tadilah. Dia bangga dengan latar belakang diri dan keturunan. Bila orang lain menasihati, dia akan lawan balik dengan memperlekehkan kembali orang itu. Inilah sifat manusia yang rasa diri dia bagus dan lebih baik daripada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis juga sifat dia apa? Yang seterusnya kita nak belajar. Ini yang saya sebut sifat-sifat ni semua yang orang panggil apa? Ada similarity. Yang ada macam persamaan dengan orang. Yang boleh terbang masuk bawah laut tu saya tak ceritalah. Itu iblis juga. Benda kita tak boleh buat macam dia, tak payahlah sebut. Benda hak perangai nak lebih kurang lah, itu yang saya sebut dalam ni. Yang ketiga apa? Dia suka menyalahkan pihak lain. Orang putih kata blame others. Dia menyalahkan pihak lain. Dalam surah Al-Hijr ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna hey Tuhan, kau punya pasal aku jadi sesat, maka sungguhnya aku akan memperelok, memperhiaskan sebarang bentuk maksiat atas dunia ni. Kalau dah nama hias tu faham lah ya, maksudnya benda tu haram. Kalau dah hias apa jadi? Dia akan nampak cantik, dia nampak halal, dia nampak macam boleh kot. Dia rasa macam boleh kot, takkan haram. Dia macam tu. Iblis punya keupayaan macam tu. Yang haram dia akan nampakkan macam halal. Kan gitu kan? Dan di ujungnya aku akan menyesatkan ajma'in. Semua sekali, tok guru, penceramah, mufti, ulama, tok syekh, kiai, as long as apa as long as you love me mana? As long as apa? As long as engkau tu orang human being, manusia,
aku akan sesatkan korang semua. Nabi tak nabi, ulama tak ulama, aku akan sesatkan sedaya upaya. Tapi tak apalah, dalam banyak-banyak ayat tu yang saya nak fokuskan adalah dalam bab kita sekarang ni adalah tu ayat yang awal tu. Dia kata apa? Tuhanku, kerana engkau aku jadi. So ayat-ayat macam ni kita pernah jumpa tak dalam masyarakat? Ini semua bapak punya pasal. Bapak terlalu memanjakan Sazali. Sampai Sazali sudah jadi gangster Singapura. Contohlah kan, dia menyalahkan bapak, menyalahkan sana sini. Lepas tu saya orang khusus-khusus, saya selalu bagi contoh. Orang tua-tua dulu kan buat lagu Bangau oh bangau tu kan. Bangau oh bangau, kenapa kau kurung macam mana aku tak kurung, ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput panjang sangat, kerbau tak makan aku. Kerbau tak makan mak, perut aku sakit. Perut sakit, makan nasi mentah. Nasi mentah, kayu api basah. Kayu api basah, hujan turun. Siapa panggil hujan turun? Kata panggil aku. Apa kata panggil hujan? Ular nak makan aku. Ular kenapa makan kata? Memang makanan aku. Bayangkanlah kalau ular tu masih meneruskan lagu tu. Saya rasa sampai Tyrannosaurus lah ya, sampai dinosaur, tu pun tak habis lagi tu, tak habis lagi. Dan saya ingat tentang ujung-ujung sampai ke Tuhan aku. Tuhan ciptakan aku, dah sudah habis. Dan orang tua ni dia buat lagu tu sebenarnya bukan untuk nyanyian semata. Anak cucu mesti mau fikir. Engkau jangan jadi suku. Dan setiap yang dipersalahkan itu sebenarnya ada jalan. Bangau kurus sebab ikan tak timbul. Banyak lagi kan, CS ada, lotus ada, banyak lagi ikan tempat lain yang pun tumbuh ikan kat lubang tu buat apa? Bangau. Saya kata bangau bangau. Yang ikan tu pun tak boleh timbul pasal yang kau nak timbul kat situ buat apa? Lautan Pasifik, Lautan Hindi punya banyak, aku sibuk nak timbul kat situ. Tasik Kuis pun ada, timbul lah sana. Ada faham tak maksud saya? Maknanya kalau hidup asyik nak salah, memang dapatlah. Cuba hidup cari jalan, cepat jalan. Sibuk nak salahkan, habis cerita. Nak tunjuk diri tu bagus, tu yang disalahkan orang. Kadang saya pergi ceramah setengah-setengah tempat, tak ada setengah tempat lah yang orang tak berapa ramai yang datang. Penganjur tu kata, maaf Ustaz, orang sini semua tak ada iman lah. dia punya jawab dia senang lah. Semua orang semua tak ada iman. Senang buat kesimpulan, semua orang tak ada iman. Tak, padahal saya tengok cara dia pun, kita macam kita buat kecil-kecilan, dia pun ada posternya. Dia poster pun tak ada, dia tulis dekat whiteboard, Ustaz TV. Kuliah Ustaz TV. Dah lah whiteboard tu dalam surau. Kalau whiteboard tu tepi jalan depan rumah tu imam tu apa, tak apa lah juga. Nampak lah tepi jalan tu. Ini dah lah whiteboard dalam surau. Lepas tu yang main surau yang nampaknya. Nak menyalahkan orang tu ada jalan. Jadi hidup jangan serupa iblis, suka menyalahkan pihak-pihak lain. Dan tapi itu nak buat perangai macam mana Ustaz? Maknanya perangai kita adalah setiap apa yang berlaku mesti ada rasa responsibility. Makna ada rasa tanggungjawab di setiap apa yang berlaku. Anak apa sajalah berlaku kan, kena ambil tanggungjawab. Aku kurang bagi perhatian aku kurang dia. Tak adalah salahkan cikgu semua. Cikgu tak pandai ajar. Apa benda dia ajar? Gaji kotor cikgu. Orang kita kan macam tu, tak perhati ke cikgu dah sekolah PPD, semua kena. Karena PPD pun tak tahu anak di sekolah itu, dia pun tak tahu apa benda dah. Ya Allah, cuba berhenti dan salah. Mungkin aku sibuk sangat kan. Bapa PKP itu pun macam terlepas kandang kan. Sibuk itu 7 minggu. Bila pelajaran anak nak ambil kan bagi baku macam tu. Dan yang seterusnya, yang keempat, sifat yang ada pada makhluk yang namanya iblis ini adalah, yang keempatnya adalah iaitu dia berkebolehan untuk mencantikkan yang haram. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 39,
ayat yang sama kalau ikutkan yang sama macam tadi, ujung itulah dia kata apa? Dia boleh memperelokkan sebarang bentuk maksiat kepada Adam dan zuriatnya, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Okey, untuk pengetahuan semua ni, nota tambahan sikit. Dosa ni ada dua. Bukan dosa besar, dosa kecil itu kan. Nak bagi tahunya, dosa ini dalam satu bab pembahagian yang lain disebutkan dosa ni ada dua. Satu, dosa yang sememangnya zahir kita tahu bahawa itu adalah dosa. Tapi ada satu lagi yang ianya juga termasuk sebagai dosa, tapi dia sangat-sangat berbahaya, very dangerous. Namanya dosa syubhah. Apa makna dosa syubhah? Dia macam samar-samar, yang berkemungkinan si pelaku dosa tu rasa dah tak ada jalan lain, memang ini je caranya. Faham gue? Sini contoh lah, saya tak baca lah yang sini, saya urai saja. Contoh lah kan, mungkin kadang seorang isteri dia tak puas hati dengan suami. Dia tak puas hati dengan suami, kadang dia tengking suami dia, kuat pula tu. Jiran sebelah pun dengar. Dah mula-mula jiran tu pun sangka baik kan, bunyi kipas. Kipas ke apa bunyi? Tutup kipas, bunyi lagi. Ini bukan kipas ni. Ini rumah sebelahnya ni. Jadi kita pun jumpalah, kata akak, saya dengar kak, janganlah macam tu kak, kita dengan suami ni, kalaupun suami kita perangai horun sekalipun, janganlah macam tu akak. Suami kita ni kita kena hormat. Sungguhlah dia tak sembahyang subuh pun, tapi suami kan kena hormatlah juga. Selagi dia tak suruh kita buat benda haram, apa kena taatlah dia, hormatlah dia. Kau cakap senang, dapat laki macam laki aku, kau tahu kata orang ceramah orang, laki aku tu memang aku kena ni, memang itu je cara nak ajar orang jantan. Faham. Apa saya cakap ni macam ada pengalaman macam ni. Saya kan kuliah dengan ramai orang, macam-macam lah orang mengadu tu. Jadi dia kata memang tak ada jalan lain Ustaz, nak mengajar laki saya memang kena begitu, kena suara tu kena Jacqueline Victor sikit. Suara tu kena kuat sikit baru dia ni. Faham lah kot maksud saya. Maknanya dia, itulah namanya dosa syubhah, yang dia rasa itu tak dosa lah, itu tak dosa. Tapi bagi kita yang dengar ni, tak sepatutnya macam tu, memalukan, macam-macam lagi lah. Ataupun seorang anak lari pada rumah. Ada budak-budak kekeh lari pada rumah kan, tanya dia, Ustaz dia lari pada rumah kenapa ni? Dia kata, ini je lah cara saya nak ajar mak bapak saya mensyukuri nikmat anak. Dia ada anak, dia tak ini, lari rumah baru dia menangis-nangis, rayuan lah apa, siapa nampak anak hilang lah apa. So dia rasa tindakan dia tu betul, padahal berdosa, dia masih bawa tanggungan. Itu nama dosa syubhah. Maknanya dosa yang seseorang tu kadang dia sendiri pun samar-samar. Inilah yang kena berhati-hati, moga tak terlibat dan terjebak dengan dosa yang berbentuk macam ni. Okey, selesai. Yang kelima, iblis ni juga keupayaan dia adalah membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ayat kita biasa dengar apa dia? Yuwaswisu fi sudurin nas. Iaitu kebolehan iblis adalah dia membisikkan was-was dalam hati manusia. Firman Allah surah Al-A'raf ayat 201. Dia ini pun nota tambahan lah. Kalau orang tanya dalam Quran surah apa paling banyak cerita pasal syaitan dan aktiviti syaitan? Jawabnya surah Al-A'raf. Kalau orang tanyalah surah apa yang paling banyak cerita pasal syaitan dan dia punya kebolehan, dia ke macam resume dia lah, Al-A'raf. Allah cerita macam-macam dalam Al-A'raf ni, kelemahan dia, kekuatan dia, semua ada. Itu Al-A'raf yang sekali lagi saya sebut. Ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila disentuh oleh satu imbasan hasutan syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Okey.
Saya masuk sikitlah isu semasa ya. Dalam semenjak dua menjak ni kita dengar macam-macam isu lah, macam taklah semenjak dua menjak ni beberapa tahun sudah dan membawa ke tahun-tahun yang baru-baru ni juga. Kes-kes yang pelik-pelik yang kita dengar ya. Macam di Pahang dulu ni ada seorang ibu baru melahirkan anak, masih dalam pantang lah, masih berpantang. Dia kelar baby dia, dia kelar baby dia. Allah alam lah, saya pun tak lupa dah cerita tu. 2017 ke 2016 macam tu lah. Suami ada sekali ke, suami tengah outstation ke apa, saya tak pastilah, lupa lah ceritanya. Tapi di saat dia kelar tu sampai mati lah baby tu. Bila dia ditangkap, dia diam, baru dia anak saya mana? Anak saya mana? Orang Melayu dulu panggil apa? Meroyan kan? Macam tu. Lepas tu mengurut apa ni penting, ataupun emosi orang perempuan. Sebab ini kajian lah di KKM lah, 35% wanita yang bersalin mudah untuk mengalami depression, tekanan. So depression ni dalam arti kata, orang Melayu kita kata macam tadi lah, dia mudah nak meroyan. Orang baru lepas salin, saya nak cerita lebih, tak ada pengalaman saya lah, bukan kita yang salin, sibuk cerita macam dia yang salin. Taklah pengalaman menjaga isteri salin tu, kita tahu lah kan, dia dalam tekanan, nak pula. Lepas tu kalau boleh biarlah emosi dia stabil. Kalau dia rela, dia suka duduk dengan mak dia, dia suka dengan mak mentua. Dan suami pun, dan banyak kes curang berlaku waktu tu lah. Curang kayu 3, 4, 5 ni banyak berlaku masa isteri tengah dalam pantang. Yalah, mungkin suami tu dia ada kehendak, tapi tak boleh lagi dia kena 3 bulan, 4 bulan kena cuti ni. Jadi dia pening perempuan lain banyak. Jadi isteri dalam pantang dapat tahu, dia jadi sewel lah masa tu. Tu yang macam-macam jadi. Tapi yang saya cerita kes tadi tu, bila di diagnose, apa dia jawab? Macam mana? Dia kata, saya ada dengar orang cakap, bunuh anak kau. Dia beritahu dia ada bisikan. Sama macam kes tu yang dulu ada orang tampar imam masjid negara, ingat tak? Masa tu semain Jumaat, ada orang tu datang, dia tampar tu imam. Macam kita pun kadang imam tarawih panjang sikit pun kita tak pernah tampar kan, walaupun ada niat tu, ada nak tampar panjang pula macam malam ni tu aku dah mengantuk dah ni, maksud nak tampar ada niat. Tapi ini betul-betul tampar, dia tampar tu imam kesian tu imam kena tampar. Tak, bini dia tak pernah tampar dia, aku nak tampar kawan tu kena tangkap. Bila tangkap dia tanya apa masalah tuan, dia kata aku mendengar ada orang bisik, kata dia tampar tu imam semua. Jadi benda ni memanglah bagi kita yang insya-Allah normal ni, kita rasa benda tu macam very weird sangatlah, pelik sangatlah cerita ni. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang kes-kes tertentu, benda tu it's real. Macam COVID is real lah. Benda tu betul. Jadi kalau di Melaka dulu kan ada seorang lelaki tu, dah isunya pelik sangat. Dia petang tu bawa anak naik motor pusing-pusing taman. Malam tu dipenggal kepala isteri dia, campak atas siling. Anak yang dibawa jalan tadi dia bunuh. Pelik dah kan? Kalau macam 2, 3, 4 bulan dia pun naik turun mahkamah, bergaduh, asyik tengking sana sini, tu macam simptom tu ada. Ini petang tadi elok bawa jalan, malam dia bunuh si, dia penggal kepala, campak atas siling tu. Dan polis jumpa atas Melaka kan kes tu jadi dahsyat. Lepas tu, dan suami tu pula dia pergi dia serah diri. Pelik kalau tengok gambar dia, ya Allah, mudanya, handsome-nya. Macam orang kata, dah lah, kalau ada bekas cangkul sini, bekas tembak, paru, bekas jahit sini, lepas tu ada tatu, nampaklah dia ni ada bakat ke situ. Ini orang muka suci, nampak apa benda boleh buat. Dia kata, itu pun sama, orang tanya pasal, dia kata ada benda bisik, bunuh bini kau, sama.
Dan paling terbaru tu yang di Johor tu, dia kan kerja cuci kapal, dia pun baru dapat kerja. Allah alam lah orang kata kapal tu bantu lah pun. Dia balik bersama. Siang tu dia kan pergi sarapan. Orang makan kedai makan tu pun adalah siapa dia belanja makan. Maknanya dia normal, dia still okay. Dia baik, semua orang mengaku dia tu orang baik. Mak bapak, pak mentua semua cakap dia baik. Apa jadi? Dia bunuh isteri dia. Tarik isteri sampai keluar. Ada budak saksi tengok trauma. Dia bunuh isteri dia dengan bayi. Isteri dia dalam bantang kan, yang jual kan, dalam bantang lagi. Dan masa dia disabitkan salah tu, dia pun macam bela. Oh, dia macam tu lagi. Bila orang tanya, ya? Ha? Yang tu lah tu. Siano. Jadi macam tu. Bila orang tanya dia apa sebab, dia kata dia dengar bisikan untuk buat tu. Dah lama dah. Sampai dalam mimpi lah, dalam apa dia terbawa-bawa lagi. Tengoklah keluarga dua-dua pihak memaafkan. Maknanya tahu anak dia bukan macam tu. Ni macam ada unsur lain. Kalau orang psikologi dia kata benda ni berkaitan dengan skizofrenia apa? Bisikan, benda-benda halusinasi. Orang normal takkan nampak dan takkan faham benda ni. Sampailah jadi pelik orang macam tu. Dia sama ada bisikan tu boleh kat telinga, hati ataupun penampakan pada mata. Dia nampak macam itulah benda ni. Tapi itu kajian lah, orang kata sains semua ni. Tapi kalau dalam Islam ada kaitan tak benda tu? Ada. Nabi SAW sebut, ni saya sebutkan sini supaya kita menghindari dan kita minta berlindung lah. Kita pun tak, benda ni dia bukan cerita kau ni orang masjid tak masjid, surau tak surau tau. Dia dah penyakit macam COVID. Ada rajin pergi surau. Oh sorry, saya tak datang. COVID, dia kan peduli siapa. Sama macam penyakit yang halusinasi tu, dia tak peduli siapa. Dia mana-mana yang diizinkan Allah jadi ya. Jadi dalam hadis Nabi sebut bisikan ni ada dua. Bisikan ada dua. Pertama, bisikan cetusan daripada malaikat. Malaikat pun ada bisikan, iaitu macam mana kita nak identify bahawa oh ini malaikat punya bisikan. Cara dia ataupun dia punya tanda-tanda dia adalah kecenderungan hati untuk nak buat benda baik. Tambahan, walaupun pada waktu itu emosi kita tak stabil. Mungkin ada berlaku apa-apa yang kalau ikutkan orang lain geram dah ni. Geram, aku nak tunggu, aku nak penyek je rasanya. Tapi dia datang satu macam seolah seruan dalam hati. Jangan. Tak padan orang suruh aku buat macam tu. Dia macam tu. Dia macam ada satu faham dia? Itu bisikan malaikat. Dia cetusan ilham daripada malaikat. Macam kita kadang kan keluar-keluar surau selipar hilang. Aduh, hilang pula. Masa yang murah itu tak ada siapa nak ambil. Yang mahal pula ambil. Nampak selipar orang. Cantik pula selipar tu. Ni kalau kau ambil pun bukan dosa. Aku dah kena, aku ni tak apa. Kira adil lah. Aku dia ambil, aku ambil orang lain punya. Dah selesai. Tak boleh kan? Aduh, pula ambil orang punya. Curi namanya. Aku dah hilang ni, aku siapa dapat pahala, dah ambil orang punya, dah berdosa pula jadi yang Astaghfirullahaladzim. Itu malaikat lah tu, bukan dia tu malaikat. Bisikan malaikat. Malaikat bisik dia nanti, jangan kau tak patut ni orang punya. Dia tu malaikat lah tu, dia kecenderungan waktu kita tengah tak stabil tu. Tu insya-Allah. So Nabi kata kalau kau dapat seruan macam tu, apa nak buat? Maka ucapkanlah Alhamdulillah macam tu. Tapi tak apalah, itu yang baik. Yang lagi satu ni Nabi sebut, iaitu bisikan syaitan. Bisikan kecenderungan syaitan ni dia adalah bisikan yang ke arah kejahatan, kezaliman, buat benda tak elok, menyusahkan orang, memudaratkan orang. Yalah, sampai bunuh, kelar apa tadi tu kan. Jadi kalau ada lintasan macam tu, maka cepat-cepatlah minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubika min hamazatis syayatin, pun boleh. Atau a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Yang rajin baca mak surat dia akan tahulah yang tu. Ataupun yang kedua tadi yang saya baca, a'udzubika min hamazatis syayatin.
Saya ingat kalau waktu tak dibisik setan pun baca je lah ayat-ayat tu, sebab kita ni hidup mana pernah sunyi daripada bisikan setan. Kita tengah ceramah ni pun setan bisik, tidur buka, Ustaz kan nampak pun, bawa pejam sikit, nak kena pias hitam pun Ustaz tak tahu kan. Macam tu. Jadi kita kena baca selalu, seumur baca a'udzubika min hamazatish syayatin. Aku berlindung padamu ya Allah daripada bisikan-bisikan setan-setan. Syayatin maknanya setan-setan. Maknanya tak kira lah setan tandas ke, setan disko ke, setan kelab pusat urut ke, setan ni dia banyak kontinjen lah, dia banyak dia punya cawangan. Kalau orang awam ni kan dia tak pun tahu. Kalau kata macam ustaz-ustaz ni kan, ustaz-ustazah ni kan orang yang ada apa berilmu. Jadi dia setan dia ni yang dia masuk dia mesti general. Oh memang dia punya pangkat lagi tinggi. Betul. Dia kalau dari segi adatnya pun, kalau pokok tu lagi tinggi, pokok tu lagi kuat angin yang bertiup. Maknanya kedudukan seseorang lagi tinggi, kedudukan dia, dugaan dia lagi tinggi. Maknanya kalau hidup tak mau jadi pokok yang tinggi ditiup angin, jadilah rumput dipijak orang. Habis nak jadi apa? Jadi saya pokok yang tengah-tengah Ustaz. Pokok tengah-tengah. Selamat. Maknanya tak terlepaslah daripada dugaan ujian lah. Kita kalau kami pun ustaz-ustaz belajar agama ni, lagilah kuat dugaan dia. Macam-macam lah, duit lah, wanita lah, dunia lah, macam-macam. Benda kalau dah haram-haram lah. Tapi kalau dah orang, kalau ustaz benda boleh ejaz kan, ejaz ustaz bagi halal Ustaz, boleh lah Ustaz, carilah dalil mana-mana. Kita bayar lah ustaz nak berapa, dah habis. Tu memang goyang tu, memang goyang lah. Gitu lah ceritanya ya. Jadi lah ustaz dulu baru tahu. Okey. Jadi membisikkan wabah dalam hati manusia. Kita tengok ayatnya ya. Inilah dia, bawah sikit. Syaitan ada 3 strategi untuk menipu daya manusia, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum kita melakukan sesuatu amalan, syaitan akan bisikkan agar kita tangguhkan amalan berkenaan. Contoh kita baru nak bersedekah, baru nak masuk duit dalam tabung ke, nak sekarang kan apa, scan kod QR nak sedekah, Maybank to you, CMB klik lampau kan, baru nak ayalah kata nak pergi cuti, makan seafood lampau, nak pergi sedekah pula, nanti dulu. Dia bisik supaya nanti dulu. Macam tu. Sebelum, semasa. Kalau semasa pula macam mana? Kalau semasa pula melakukan amalan, syaitan bisikkan agar kita jadi riak. Contoh macam kita tengah semayang, kadang yalah, ni yang fardu tak apa pasal semua buat. Ni semayang yang tak semua orang buat ni. Contoh kita datang tadi kan, betul ada seorang akak semayang duha. Masa tengah semayang tu pula, kadang syaitan bisik, tengok dia orang tengah tengok kau. Terus sikit. Ambil sikit. Macam tu lah. Dia bisik supaya jadi riak ketika beramal. Namun kalau setelah atau selepas melakukan amalan pula, syaitan akan membisikkan agar kita tercebur dalam sifat sum'ah. Maknanya kalau sebelum supaya tangguh, semasa supaya riak, selepas sum'ah. Apa makna sum'ah? Sum'ah ni maknanya mengkhabarkan kepada orang akan amalan yang kita buat. Ini masuklah dalam Facebook nanti ni, bentuk-bentuk strategi modus operandi syaitan. Sebelum, semasa, selepas. Inilah dia. Kalau sebelum dia bisik, nantilah. Kalau tengah buat, ramai tengok kau, untung ramai puji kau, terbaik. Padu. Kan orang komen kan macam tu. Kalau selepas kau beramal pula, dia bisik supaya engkau mengkhabarkan amalan yang kau buat pada orang lain. Akak nampak muka macam tak larat mata, tak larat akad. Kenapa ni kau? Dah semalam semayang tahajud. Rasa penat sikit pagi ni. Alah, nak muntah pula dengar ada steady bagi kita pula menyampah dengar. Aku semayang mana tak cakap dengan orang pun. Tapi dia bisikkan supaya takkan kau nak diam je. Beritahu orang kau buat semalam, kau buat tu. Dah. Menginspirasikan orang. Bukan riak pun. Dah. Apa matlamat dia pun itu, sama je syaitan.
Okey, so muka surat sebelah 68. Jadi kita dah bincang dah macam-macam bentuk godaan kiri kanan iblis syaitan ni semua. Maka tibalah masanya 3 perisai daripada belitan iblis. 3 perisai ini untuk amalan benteng kita bersama. Yang pertama, amalan dia adalah iaitu mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita rasa tipu daya syaitan itu kuat, sebenarnya tipu daya syaitan adalah lemah. Okey, maka sebab itulah kita diminta untuk memohon perlindungan daripada Allah agar tipu daya syaitan yang digunakan dapat kita tepis. Firman Allah surah An-Nisa ayat 76, orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah dan orang-orang kafir pula berperang pada jalan Taghut. Taghut ni syaitan lah. Oleh sebab itu perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan. Maknanya syaitan ni dia bukan itself saja. Dia ada dia punya follower dia ada. Kerana sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Ini Allah sebut ni. Syaitan punya tipu daya yang kau rasa macam kuat sangat, tak mampu nak melawan ke apa tu, dah. Allah sendiri sebut syaitan punya tipu daya itu adalah lemah saja. Maksudnya kalau kita kalah dengan tipu daya syaitan, siapa lemah? Syaitan ke kita? Kita yang lemah. Pasal syaitan punya bisikan tu Allah sebut dah lemah sama sekali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan ayat kursi dan juga tiga kul. Saya ingat muslimat semua tahulah ayat kursi ni bukan sekadar kita pun tahu yang dia adalah ayat yang paling agung dalam Quran. Surah paling panjang dalam Quran surah apa? Surah Al-Baqarah. Ayat paling panjang dalam Quran ayat hutang, surah Al-Baqarah juga. Kalau surah paling agung surah apa? Surah paling agung surah surah Fatihah. Ayat paling agung ayatul kursi. Sebab ayat kursi ni dia diturunkan tak macam ayat-ayat lain. Ayat kursi ni diturunkan secara rombongan eskort para malaikat daripada langit, bertempiaran syaitan semua lari. Sebab kata mereka, habislah manusia dapat khazanah ayat tu, habis kita semua. Itulah namanya ayatul kursi. Yang mana ayat kursi ni memang dahsyat sungguh. Dalam kalangan syaitan-syaitan ni pun, yang kisah Abu Hurairah tu pernah dengar kan? Yang dia jaga gudang tu, masuk syaitan pendek sikit. Orang Melayu panggil tuyul. Tapi dalam hadis taklah sebut wat tuyuli. Tuyul tu bahasa kita panggil jerangkung, kuntilanak, suster ngesot, semua tu kita. Beranak dalam kubur lah apa tu, apa pontianak sambal malam ke apa tu. Ini dia kan dia maksud dia nak curi ni kan, curi barang tu. Jadi dah kena tangkap beberapa kali lah, dia kata inilah jangan tangkap saya. Dia kan syaitan budak kan, kena gertak sikit takut dah pergi balai nanti. Jangan. Okey, saya bagilah satu amalan lah. Saya bagi satu benda, satu rahsia. Ini kalau diamal, kami semua keturunan kita semua takut. Apa dia? Bacalah ayat kursi tu dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu. Abu Hurairah kan dia dengar syaitan tu cakap, jin tu cakap macam tu. Begitu Nabi kata, ya Rasulullah, malam tangkap lagi, itulah jin tu. Dia kata baca ayat ni. Nabi kata apa yang dia cakap tu betul, walaupun kalau nak ikutkan dia tu bukan betul sangat. Jin dia menipu, kuat menipu. Dia memang nipu, tapi yang dia bagi tahu tu itu tak tipu. Memang betul, yang tu betul. Kalau yang lain-lain tu kalau tanya dia kat mana, awak kat mana, on the way, itu nipu. On the way apa? Di rumah lagi. On the way. Tu mungkin menipu dah. Saya cakap jin, bukannya awak. Jin. Dia menipu, tapi kalau dia cakap ayat kursi tu, tu yes, itu memang betul. Memang. Jadi kalau tapi itulah, saya tak tahu lah muslimat dia, pengalaman lah. Kalau kita betul-betul berhadapan, tak terkeluar ayat tu. Ayat kursi ni kalau tak bukan amalan, memang tak terkeluar. Dah, benda ni bukannya orang lain. Kawan-kawan pun ada. Kawan saya ustaz-ustaz tu duk mengajar orang, mari dah kita amal ayat ini.
Kali dia naik, saya tak mahu sebutlah kawasan mana kan tak berani lalu pula. Gelap lalu kawasan tu kawasan orang asli ke. Selama lah. Orang asli situ, orang tak tahu apa amanan ke apa tak tahu. Dia lalu benda tu ikut lalu sebelah. Terbang sebelah ni. Orang beremang saya cerita ni. Dia terbang sebelah. Isteri dia tengah tak ada semayang. Hilang sini, main sebelah sana pula. Isteri dia kata, abang nak beritahu. Kawan saya kata, tak apa, tahu tu. Masing-masing nampak. Tapi terbang tepi dia putih. Dia tak boleh tengok muka. Dia putih terbang tepi. Main bertepi belah sana pula. Kawan saya kata, masa tu, dia kata tak terkeluarlah ayat kursi. Tak terkeluar ayat kursi yang terlintas masa tu. Nawaitu sawma wadin, usalli fatu zuhri, apa macam tu dia. Dia tak terkeluar. Padahal baca je lah Allahu la ilaha illa huwal qayyum aja orang selalu kan. Tu lah tu. Alah, ni contoh. Macam rumah-rumah kena penyamun masuk kan. Bukan dia tak teringat nak telefon polis ke, pisau ke, ataupun dia petang tadi kan dia belajar taekwondo, bukan dia tak ingat buah dia, bunga dia, makinau kan. Tapi bila panik mungkin lah piknik tak apa, panik dia panik dia tak teringat, dia tak terlintas ayat-ayat tu. Itu Sahmaruddin. Aduh, jadi macam tu lah. Jadi maksudnya kalau boleh ayat kursi ni janganlah tunggu makhluk tu mari baru bacalah selalu. Moga-moga kalau macam orang latah lah, habis dah itu selalu sebutnya, orang cucuk sikit keluar ayat itu. Jadi kita pun kalau boleh termelatah pun ayat kursi. Macam Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Itu memang nampak sangat muslimat tu. Banyak nampak muslimah surah, nampak muslimah raudhah semua. Dan yang ketiga yang ketiganya adalah ikhlaskanlah hati kita kerana syaitan terang-terang beritahu bahawa kebanyakan golongan yang boleh dirosakkannya kecuali satu golongan saja. Maksudnya golongan ni memang syaitan pun surrender. Mereka ialah yang ikhlas dan tidak mensyirikkan Allah. Itulah golongan yang terselamat daripada hasutan dan tipu daya syaitan. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 40, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik dalam kurungan ikhlas. Dia ikhlas ni memang syaitan pun surrender. Orang ikhlas ni kan tak pakai sama, cakaplah apa pun dia memang itu je lah dia buat. Atau orang ikhlas dia sukar nak dipengaruhi, nak dibeli, nak dirasuahi ke apa. Memang payah orang ikhlas ni. Memang hidup dia ada pegangan yang sangat kuat dan kukuh dalam hati dia. Moga kita lah termasuk dalam kalangan yang ikhlas ataupun dalam usaha ke arah ikhlas, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi silakanlah kukuh ada apa-apa nak tanya ke apa, silakan kalau ada di penghujungnya ini. Ya. Dia sebenarnya kalau ikutkan itu bukanlah termasuk dalam kalangan mana-mana hadis ayat apa tak, bukan hadis itu ya. Itu mungkin cakap-cakap orang-orang yang berpengalaman untuk cakap dengan jin ke apa kot. Mungkin kebetulan jin yang dia berurusan tu jahat, jadi dia kata macam itulah lebih kurang ayat yang tadi itulah. Jadi bukannya ada sebab golongan-golongan jin ni kita tak boleh cakap juga pasal kalau dia orang ni, kalau yang alim tu alim semua, kalau yang memang soleh tu soleh sungguh. Bukti dia apa? Nabi pernah semayang dan Nabi pernah bacakan Quran. Yalah semayang kan baca ayat Quran kan. Ayat yang Nabi baca masa tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ayat yang sama Nabi masa jadi imam dengan sahabat bila dengar ayat tu macam kita lah kot, senyap, sunyi, tak ada respon apa kan. Apa ada ke ayat Quran kena respon? Ada. Macam kita baca apa? Macam kita baca surah At-Tin tu benar?
alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita pun jawab kan, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ini jawab. Tak apalah yang selalu kita jawab tu lah, walau dallin. Kan amin. Banyak kena jawab lah. So ayat tadi tu sepatutnya ada jawapan dia. Fabi ayyi ala rabbikum tukaziban. As a makmum, sebenarnya kita digalakkan untuk jawab. Jawabnya apa? Jawab. Inilah jin jawab. Masa Nabi baca ayat tu pada jin, jin jawab. Jin bila dengar fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban, jin-jin pun jawab la bi syai'in min ni'amika rabbana nukazibu falakal hamd. Maka Nabi bila jadi imam pada sahabat pula manusia, tak ada apa jawab. Tu Nabi kata jin punya jawapan lagi bagus. Jadi maksud saya nak beritahu, kalau nak ikutkan jin, kalau ada yang alim, yang soleh, yang memang maknanya apa Nabi ajar tu diikut betul, betul-betul diikutnya tu. Jadi kita tak sepatutnya kita kata sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Tak boleh, sebab mana boleh ada di kalangan dia yang lagi bagus daripada orang lagi. Jadi itulah moga terjawab ya Allah. Ada lagi kalau ada. Qorin, okey. Ya betul. Qorin ni adalah satu ciptaan Allah yang dia rupa macam kita, tapi satu dia macam malaikat satu, syaitan satu, tapi muka kita. Qorin ni panjanglah ceritanya, tapi saya ringkaskan begitulah. So maknanya kita ada qorin dari kalangan malaikat dan ada qorin daripada kalangan syaitan. Dia ada benda tu. Jadi berkemungkinan juga ada unsur membisik itu. Ada. Muka macam kita bayang macam kita syaitan. Macam itulah lebih kurang. Dia bisik tu ada bisik baik, bisik jahat. Kalau orang tanya Nabi ada tak qorin? Nabi ada tak qorin? Ada. Tapi Nabi punya qorin yang jahat tu sudah dibaikkan oleh Allah. Sebab dia sebenarnya ada isu Nabi dengan Aisyah. Aisyah ni ada satu benda dia tak puas hati dengan Nabi. Suami isteri. Nabi tak Nabi, asal suami isteri ada dalam isunya. Lepas tu masa Aisyah tak puas hati, Nabi kata, "Oh, syaitan kau datang lah." Nabi kata kat Aisyah, "Oh, syaitan kau datang lah." Aisyah terkejut. Saya ada syaitan Saya pun ada syaitan Nabi kata ada. Abang kalau kita bahasa kita abang ada syaitan. Nabi kata ada. Aku pun ada syaitan. Nabi kata, tapi syaitan aku sudah dibaikkan. Qorin lah tu, sudah dibaikkan. Tu jawabnya. Sebagai jawab soalan tu, jawapannya ya, memang ada. So hatta Nabi pun ada qorin dia. Tapi kita tak payahlah ayat macam Nabi dengan Aisyah tu kita marahkan suami, syaitan abang dah sampai. Tapi bukannya syaitan abang tu syaitan. Lagi teruk, itu lagi kasar bunyinya. Mana orang belajar Ustaz Ilyas cerita tadi. Tapi saya pula kena kena kutuk dan geruk nanti. Wallahu a'lam. Cukup lah ya setakat ni. Awal lagi hasilnya. Macam mana? Qorun? Agama. Oh, itu Wallahu a'lam lah. Tapi kalau dalam Quran Tuhan sebut dia ni manusia melampau, tu je lah. Manusia melampau, tak kena budi lah, apa tak sedar yang gitulah ya. Dia kalau dia sememangnya dia ni bagus punya orang pun mesti dia ikut ajaran agama. Tapi salah satu ada juga yang menyebutkan bahawa dia ada pertalian dengan Nabi Musa. Dia adalah pendapat cakap dia dengan Nabi Musa tu ada pertalian darah. Dan ada juga ulama kata maknanya kau ni tak malu, kau sepupu kau Nabi, kau macam tu kan. Macam kalau kita lah orang kaitkan kan, abang dia tu imam, adik dia tak, yalah yang imam abang bukannya adik kan. Jadi tapi kalau nak ikutkan macam itulah, tak sepatutnya lah kau ni berperangai macam tu. Ya Allah. Okey.
Sampai sini je kot ya, sembang-sembang kita pagi ni, moga-moga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa pasangan dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetap teguhkan hati kami atas jalan agamamu dan taat padamu hingga masuk ke syurgamu, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, bersempena dengan awal tahun Muharram ini, ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa dan makin dekat denganmu, ya Allah. Andai hidup kami dilanda dengan pelbagai ujian dan dugaan, setiap kali itulah kami makin hampir dan dekat padamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Alhamdulillah. Dan di ujung ni saya mohon doa lah ya daripada muslimat sekalian.